Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikafi hadza masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul di dalam surau yang serba indah dan kita meneruskan pengajian sirah para nabi dan para rasul sepanjang bulan Ramadan bagi mengisi masa yang terluang sementara kita menunggu waktu berbuka. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung dengan sirah para nabi dan kita akan masuk kepada nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Musa. Nabi Musa yang mana kisah Nabi Musa ini sangat panjang kerana Allah Subhanahu wa taala cerita kisah Nabi Musa ini sebelum dilahirkan lagi. Perjalanan itu sebelum dilahirkan lagi Allah Subhanahu wa taala dah ceritakan. Ada rasul yang Allah ceritakan sudah remaja. Ada yang Allah Subhanahu wa taala cerita rasul itu kisahnya singkat saja. Tapi dalam Al-Quran Nabi Musa ini disebut sebanyak 145 kali. Sungguhlah banyak nama Nabi Musa ini disebut di dalam Al-Quran. Allah cerita dari awal sebelum lahir lagi. Dan Nabi Musa ini termasuk dalam kalangan Rasul Ulul Azmi. Maksudnya apa tuan-tuan? Rasul di kalangan High Council yang tertinggi. Dia punya makam dia, iaitu 4 orang Nabi yang mana kita akan ceritakan satu persatu nanti. Di mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tilkar rasul fa faqalna ba'duhum ala ba'd. Ada nabi, setiap rasulnya ada kelebihan dan kami berikan kelebihan di atas setiap yang lain. Kita akan tengok hari ini apa kelebihan Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini wa minhum man kalamallah. Dia ini adalah di antara mereka yang boleh bercakap dengan Allah, boleh menyembang, cakap terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, di mana Nabi Yusuf itu kita tahu kisah bagaimana bermula sirah Nabi Musa ini dekat Mesir apabila Nabi Yusuf, kita dah tengok dah, Nabi Yusuf bawa adik-beradik dia, ahli keluarga dia, Nabi Yaqub dan 11 orang adik-beradik dia masuk ke dalam bumi Mesir. Dari situlah titik mulanya di mana orang-orang Bani Israel mendiami Mesir. Kita akan tengok tuan-tuan, di mana zaman Nabi Yusuf Bani Israel ini dihormati sebab Yusuf itu sendiri adalah pemimpin dan adik-beradik dia dengan Nabi Yaqubnya. Tapi bila zaman berlalu tahun ke tahun, kita lihat bagaimana Mesir itu sendiri mereka sudah pun menindas orang-orang Bani Israel. Bani Israel ini ditindas tuan-tuan. Mana dia pergi? Pada zaman dahulu dia ditindas. Kita tengok zaman moden sekalipun, Bani Israel ni siapa dia? Hitler. Hitler ni bunuh orang-orang Israel. Saya pernah tengok satu perkataan yang dikotkan kepada Hitler, sengaja aku tinggalkan saki-baki Bani Israel ini untuk kamu lihat bagaimana perangai dia. Adolf Hitler tu yang kita kata teruk tu,
pemimpin Jerman tu yang nak menguasai banyak negara-negara Eropah. Dia boleh bunuh keseluruhan orang-orang Israel ini, tapi sengaja ditinggalkan sedikit untuk zaman yang akan datang kenal bagaimana perangai orang-orang Bani Israel. Kemudian apa yang berlaku? Suatu hari Fir'aun mimpi. Ini titik mulanya kisah Nabi Musa. Apabila Fir'aun bermimpi, dalam mimpi dia nampak ada tahi bintang, kita kata meteor lah dan sebagainya, daripada Palestin sampai ke bumi Mesir ini dan membakar daerah-daerah di dalam Mesir ini. Jadi bangunnya Fir'aun ini, dia tak sedap hati kerana mimpi itu menunjukkan satu kehancuran ke atas bumi Mesir ini. Fir'aun tanya pada menteri-menteri dia yang hebat, orang-orang yang boleh menafsirkan mimpi ini. Dia panggil, lalu dia kata, better bermimpi ada tahi bintang yang datang daripada Palestin, kemudian menghancurkan, membakar bumi-bumi Mesir ini. Jadi bagaimana tafsirannya, wahai menteri-menteriku? Lalu apa yang berlaku? Mereka menafsir bahawa sesungguhnya akan ada seorang daripada keturunan Bani Israel yang akan jatuhkan kerajaan tuanku. Jadi Fir'aun ini dengar je tahta dia, kerajaan dia akan dimusnahkan oleh seorang daripada keturunan Bani Israel. Maka ketika itu Fir'aun buat satu arahan, bunuh semua anak-anak lelaki daripada Bani Israel. Nampak tuan-tuan? Dia terus keluarkan, luluskan rang undang-undang di parlimen bahawa sesungguhnya mana-mana anak lelaki daripada Bani Israel, tangkap mereka, bunuh. Jadi mana-mana ibu-ibu yang mengandung daripada keturunan Bani Israel yang duduk di Mesir, maka ibu-ibu ini akan dipantau sehinggalah hari kelahiran. Kalau bayi tersebut adalah bayi lelaki, maka dia akan diambil dan dibunuh oleh tentera-tentera Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa sesungguhnya yuzabbihu na'abna'akum, bila keluar bayi lelaki Bani Israel mesti dibunuh. Ini adalah arahan orang-orang daripada pemerintah Fir'aun, dan kalau anak perempuan dibebaskan. Dan Fir'aun mula berasa selesa, tuan-tuan. Sebab apa? Ada je hari-hari bayi-bayi lelaki daripada Bani Israel ini dibunuh. Jadi dia rasa selesa duduk di atas tahta dia. Sampailah satu hari, siapa dia tuan-tuan? Bonda Nabi Musa sendiri. Yang lahir ini lagi nak tunggu hari, orang kata. Nak tunggu hari, berdebar-debar di dalam hati dia, kalau anak lelaki habis, anak ini pasti akan dibunuh. Zaman tu tak adalah scan ke. Kalau ada scan, mungkin Fir'aun akan arahkan mana-mana ibu-ibu yang mengandung, pergi scan dulu, tengok bayi ni laki ke perempuan. Tapi zaman tu tak ada. Waktu nak lahir itu baru dapat tahu. Jadi bila bonda Nabi Musa ini diilhamkan oleh Allah, Allah beri ilham. Apabila lahirnya Musa ini, seorang bayi lelaki ini, ketika itu ibu kepada Nabi Musa risau dan khawatir kalau tentera-tentera Fir'aun ini dapat tahu, dan pasti Musa ini akan dibunuh. Lalu Allah ilham kepada bonda Nabi Musa ini untuk letakkan Nabi Musa ini di dalam satu bekas. Ada riwayat kata raga, ada riwayat kata peti dan sebagainya. Letak dalam peti tersebut, kemudian hanyutkan di sebuah sungai. Sungai itu adalah Sungai Nil. Sungai Nil. Maka ketika itulah bonda Nabi Musa ini bertawakal sahaja kepada Allah yang memberikan ilham kepada beliau untuk nak menyelamatkan bayi dia. Dia tak tahu nak nyorokkan bayi dekat mana. Allah ilhamkan, hanyutkan bayi tersebut di dalam satu bekas. Ketika itulah Allah menyelamatkan Musa. Apabila hanyut di Sungai Nil, ketika itu Asiyah ni siapa? Isteri kepada Fir'aun.
Asiyah isteri Firaun, nanti kita akan tengok bagaimana Asiyah ini beriman dengan Musa. Dalam keadaan Firaun ni dia dah tak kira dah isteri dia ke apa ke, dia akan bunuh mana-mana yang menentang dia. Nanti kita akan lihat bagaimana perkara tersebut berlaku. Asiyah jumpa peti tersebut, lalu Asiyah buka peti tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan rasa kasih sayang di dalam hati Asiyah. Dia tengok bayi tersebut terus suka, terus seronok, terus nak ambil bayi tersebut untuk dijaga. Apa yang berlaku? Lalu dibawalah bayi yang bernama Musa itu untuk dihadapkan kepada Firaun. Lalu Asiyah minta izin kepada Firaun nak bela Musa. Wahai suamiku, boleh tak nak bela bayi ini? Lalu Firaun kata tak boleh, sebab ini bayi lelaki, boleh jadi dia daripada keturunan Bani Israel. Sebab muka-muka dia pun ada muka mimik-mimik Bani Israel, ada muka mimik Bani Israel. Lalu ketika itu Firaun tak benarkan. Sebab apa tuan-tuan? Muka orang-orang Israel ini dan orang Mesir daripada keturunan Qibti, dia ada bezanya. Beza. Kita tengok kalau muka Jawa dengan muka sekarang tak ada ramai lah boleh beza kan. Tapi boleh nampak perbezaannya muka bayi tersebut daripada Bani Israel, dan juga Firaun daripada bangsa Qibti. Jadi Firaun tak nak bayi tersebut jadi isteri ini. Tuan-tuan, kita tengok mana-mana kisah pun, lelaki ke, pemerintah yang hebat ke, dia akan tewas dengan pujukan isteri. Maka apabila dipujuk isteri ini, Asiyah ni isteri apa tuan-tuan? Dia adalah isteri nombor 1 dan mendapat ranking pertama di sisi Firaun. Maksudnya Asiyah bukan isteri-isteri biasa, bukan gundik-gundik biasa. Dia adalah isteri, orang kata first lady. First lady kerajaan Mesir adalah Asiyah. Lalu Asiyah pujuk, akhirnya Firaun tewas. Asiyah kata, ni kan bayi, kalau kita bela daripada kecil sampai dewasa nanti, dia akan anggap kita ayah dia. Dia adalah anak kita. Dia tak akan anggap kita ni orang asing dan sebagainya. Pasti dia akan taat dengan kita. Lalu Firaun letak syarat. Ketika itu dia letakkan anggur dan juga api. Ni riwayat lain kata macam tu. Ada riwayat kata waktu Nabi Musa tarik janggut dia masa kecil. Ada riwayat bagi tahu waktu mula-mula lagi, nak tengok bayi ni betul-betul ke berakal ke tidak berakal. Bayi tuan-tuan, manalah ada akal lagi masa tu. Diletakkan api dan letakkan anggur, letakkan Musa, tengok dia nak pergi dekat mana. Lalu ketika itu Nabi Musa nak pergi dekat anggur. Jibril datang, Jibril alihkan haluan tersebut untuk Musa pergi ke tempat yang api itu, ambil api, bara api itu. Sebab apa? Sebab untuk menyelamatkan Musa. Dan Nabi Musa ambil dan dimasukkan ke dalam mulut. Sebab itulah Nabi Musa ini, nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Musa ini minta Allah datangkan pembantu. Fa'arsil ma'na Harun, minta lantik seorang lagi, iaitu Nabi Harun, untuk jadi pemudah cara kepada Nabi Musa untuk bercakap. Sebab tu nanti kita akan tengok Firaun kata apa? Wahai Musa, kau pun cakap tak betul. Macam mana kamu cakap kau ni pesuruh Allah? Takkanlah Allah datangkan orang yang mulut pun tak boleh nak bercakap, perkataan pun tak fasih. Nanti kita akan tengok nanti di hadapan nanti apa kisahnya. Lalu ketika itulah Musa tak nak menyusu, dah dibela, tak nak menyusu. Firaun iklan siapa-siapa yang nak susukan anak raja. Matang banyak ibu-ibu susuan nak susukan Musa ini, tapi Musa menolak sehinggalah Allah ilhamkan kepada bonda Nabi Musa untuk pergi mengisi jawatan untuk menjadi ibu susuan kepada Musa. Apa yang berlaku? Ibu Nabi Musa ni pergi berjumpa dengan Firaun untuk apa? Untuk isi jawatan tersebut. Lalu ketika itulah tengok Musa ini nak menyusu dengan
dengan ibu dia sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menyatukan si anak ini dengan si ibu. Kemudian ketika itu Fir'aun mula risau. Sebab apa? Dia adalah Bani Israel. Bani Israel mesti ini anak kepada Bani Israel. Sebab apa? Ada keserasian. Lalu ketika itu Fir'aun tanya kepada dia, kenapa engkau ni sangat ada hubungan, ada, kira orang kata, ada naluri antara si anak ini dengan si ibu. Lalu ketika itulah Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk jawab, sesungguhnya ramai anak-anak susuan yang tidak mahu menyusu ingin bernyusu dengan aku di tempat aku. Nampak jawapan tersebut. Aku ini adalah ibu susuan di tempat di mana aku ini duduk dan tinggal. Dan ketika itulah Fir'aun ambil keputusan untuk bagi anak ini kepada ibu Nabi Musa untuk dijaga. Hujung minggu datang istana, bagi dekat kereta balik. Nampak? Dia bagi ruang kepada ibu Nabi Musa untuk mengasuh. Sabtu Ahad, hujung minggu datang semula ke istana Beta untuk Beta ambil siapa? Musa ini. Walaupun Fir'aun ini anak itu kira kata anak raja lah. Musa ini anak raja, tapi Nabi Musa tak pernah mendapat keistimewaan layanan seperti seorang anak raja oleh Fir'aun dan juga tentera-tentera, menteri-menteri di bawah kerajaan Fir'aun. Bila nak dewasa, Allah kurniakan kepandaian, hikmah kepada Nabi Musa dan juga kekuatan. Kekuatan ni umpamanya Nabi Musa ini dia ada 10 kekuatan lelaki. Maksudnya dia itu seorang ibarat 10 orang. Satu hari Nabi Musa jalan dekat pekan di Mesir. Lalu ketika itu Nabi Musa fawajada rajulan yahtatilan. Nabi Musa nampak ada lelaki, 2 orang lelaki sedang bergaduh. Seorang lelaki ini daripada Bani Israel, seorang lelaki ini daripada bangsa Qibti, iaitu penduduk asal Mesir. Dan ketika itulah Nabi Musa leraikan. Nabi Musa kata, dah, jangan gaduh. Biarkan. Leraikan, jangan bergaduh, tak ada manfaatnya. Lalu ketika itu seorang daripada bangsa Qibti ini tolak Nabi Musa. Lalu fawakaza ma'ahu, Nabi Musa tampar dia sekali. Faqatu alaihi, mati orang itu. Kena penampar sekali kan. Tolak, mungkin Nabi Musa tak sengaja ke, dahlah tu, mati kawan tu, kena penampar 10 orang. Ibarat kekuatannya 10 orang. Faqatu alaihi, mati lelaki itu. Dan Nabi Musa ketika itu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan amalan dan juga tindak tanduk perangai syaitan. Iaitu apa ni tuan-tuan? Sikap marah, sikap bengis, sikap nak bergaduh ini adalah datangnya daripada syaitan. Dan esoknya tuan-tuan, lagi sekali orang yang sama, Bani Israel yang sama juga bergaduh. Kali ini Nabi Musa datang, tapi Bani Israel ni perasan, ini lelaki semalam yang selamatkan aku ni. Lelaki ini berlindung dan duduk dekat belakang Musa. Dia datang duduk belakang dengan Nabi Musa. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, wahai saudara, adakah engkau nak bunuh lelaki yang semalam tadi tu yang mati disebabkan engkau? Ketika itulah ramai orang-orang yang berada di sekitar itu yang berbangsa Qibti, bahawa mereka tahulah bahawa semalam orang-orang Qibti, seorang lelaki Qibti yang mati itu asbab daripada siapa? Musa ini. Dialah puncanya. Lalu ketika itu bangsa Qibti ini dengar, dia tak berasa selesa sebab kerana Nabi Musa ini adalah anak angkat raja. Lalu dia lepaskan, dia kata, wahai Musa, pergilah ke mana-mana dan jangan kembali di dalam negara ini, tuan-tuan. Pengawal ini cakap macam tu. Dan datang seorang pegawai Fir'aun kata, kami nak tangkap kamu, tapi tak apalah, kamu keluarlah
dan jangan tunjukkan diri kamu. Lalu Musa menuju ke satu tempat tuan-tuan, namanya Madian. Kalau tuan-tuan perasan, Madian ini tempat Nabi Syuaib. Ini nanti kita akan tengok macam mana Nabi Musa ini jadi menantu Nabi Syuaib. Sampai dekat Madian itu, Nabi Musa ini yang tak ada arah dan tujuan, nampak dua orang wanita perempuan yang sedang beratur untuk nak ambil air dekat dalam perigi. Dia nak beratur, perempuan tu beratur elok je, datang orang lain pergi pintas dia, potong queue. Potong queue, lepas tu dia tak sampai dah, orang lain pula datang potong queue. Ketika itulah Nabi Musa datang menawarkan pertolongan untuk nak tolong perempuan tadi untuk ambil air. Dua orang perempuan tadi untuk ambil air. Lalu Nabi Musa angkat bekas-bekas itu dengan seorang diri saja, tuan-tuan. Dalam riwayat bagi tahu lebih kurang 2 atau 3 tong. Nabi Musa angkat seorang saja. Ketika itulah perempuan tadi, iaitu anak kepada Nabi Syuaib, dia berkenan, tuan-tuan. Allah rakamkan dalam Al-Quran, yang tashi, dia tengok dalam keadaan malu-malu. Lelaki yang hebat datang pelawar tolong perempuan. Suka tak perempuan? Suka lah. Dia pun kata, macho lah lelaki ni, hebat lah lelaki, gentleman lah lelaki ni. Yang tashi, iaitu mereka lihat dalam keadaan suka-suka, tersipu-sipu. Dan perempuan itu kata dia adalah, perempuan tu kata yang ayah dia nak berjumpa. Maksudnya Nabi Syuaib nak jumpa. Dia kata, wahai pemuda, ayah aku nak jumpa dengan kamu. Dan ketika itulah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Syuaib. Yang pada ketika itu Nabi Syuaib offer dia. Nabi Syuaib offer, nak tak bekerja dengan saya? Nak tak bekerja dengan saya? Dan ketika itu anak Nabi Syuaib kata, lelaki ini kuat dan amanah. Kuat dan amanah, ambillah dia bekerja. Dan wahai Musa, nak tak kalau aku nikahkan dengan anak aku? Ditawarkan kepada Nabi Musa untuk berkahwin dengan anak dia. Mahar dia apa? Hantaran dia apa? Hantaran dia, wahai Musa, engkau kena kerja dengan aku 8 tahun. Itu hantaran dia. Boleh kahwin, percuma, tapi kamu kena kerja dengan aku selama 8 tahun. Kerjanya apa, tuan-tuan? Mengembala kambing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minna nabiyyin illa warul ghanam. Tiada seorang pun para nabi dan para rasul yang tidak mengembala kambing. Maksudnya para nabi dan para rasul ni kerja dia mengembala kambing. Atas sebab apa mengembala kambing? Allah nak tarbiyah supaya apa? Nabi dan rasul ini sabar. Bayangkan, tuan-tuan, nak jaga seekor kambing. Bukan seekor kambing, segerombolan kambing. Bukannya bela dekat dalam kandang, bawa dekat padang ragun, kan kejap lagi nak bawa petang-petang, masuk balik dalam kandang. Jadi perlukan kesabaran. Kalau tuan-tuan nak tahu penyiasat, saya buat saya makan sikit. Penyiasat CSI ke, pengintip ke, kan, SB dan sebagainya di luar negara, Rusia, Amerika ke, antara modul latihan dia, orang yang ada di penyiasat tu kena bela binatang daripada kecil. Nampak, tuan-tuan? Dia bagi seekor anjing ke dan sebagainya. Okey, bela anjing ni sehingga dia besar dan dia kena taat dengan kamu. Jadi penyiasat ini kena buat benda tu. Antara task dia. Mereka buat ni, modul ini diambil daripada mana? Dalam Al-Quran, tuan-tuan. Nampak? Mereka mengkaji Al-Quran. Mereka ambil modul ini dalam Al-Quran, di mana mereka nampak kenapa Nabi dan Rasul ini kebanyakannya mengembala kambing. Nampak? Jadi rupanya menuntut kesabaran, menuntut keilmuan yang lebih. Jadi mereka pun mengambil pendekatan yang sama, orang-orang daripada barat ini. Kemudian apa yang berlaku? Mengembala kambing. Ketika itu nak tengok boleh tak Musa ini mengembala kambing, dan mereka ikut Musa ini ikut atas arahan daripada bapa mertua dia. Lepas Nabi Musa bernikah, dia minta izin, ayah boleh tak nak bawa isteri saya ini keluar daripada Mesir ini untuk berjalan-jalan tuan. Ini titik permulaan. Saya nak
Bagi saya cerita ini, scene ini sangat wow, dan bila saya baca meremang bulu roma saya, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Dibawanya lah isteri dia ini berjalan-jalan melalui satu kawasan padang pasir yang mempunyai lembah. Dan ketika itu waktu malam yang tak nampak, tuan-tuan. Ketika itu datang cahaya daripada lembah-lembah padang pasir tersebut. Lalu Nabi Musa berkata kepada isteri dia, "Wahai isteriku, tunggu sekejap dekat sini. Abang nak pergi tengok kalau kita boleh dapat satu obor ke lampu lah untuk nak dijadikan lampu." Dan ketika itulah Nabi Musa pergi ke arah cahaya tersebut. Di satu lembah tersebut, Nabi Musa dengar suara, "Fanudiya Musa, wahai Musa." Seram tak? Wahai Musa. Lalu Nabi Musa dengar suara tersebut, "Wahai Musa, kamu sekarang berada di lembah yang suci. Tanggalkan selipar kamu, tanggalkan sarung kaki kamu." Lalu ketika itulah Nabi Musa dengar ayat yang seterusnya. Lepas diseru Nabi Musa, suara tersebut berbunyi, "Ana Allah." Wah, ini memang seorang Nabi, manusia yang bercakap terus dengan Allah. "Ana Allah, la ilaha illa anna fa'budni." Wahai Musa, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Ini betul-betul menerima wahyu secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Jibril. Dapat wahyu terus. "Ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni." Sembahlah aku. Dan ketika itulah, tuan-tuan, kalau kita lah mendengar kisah ni, "Ana Allah," ya Allah, kita selama ni, tuan-tuan, kita sembah tunggang terbalik dan sebagainya, sujud dan sebagainya, kita belum mendengar lagi yang bahawasanya Tuhan kita bercakap dengan kita dan memuji kita. Cuma ulama kata kita solat seolah-olah Allah nampak kita, seolah-olah Allah nampak kita. Kita tak dengar, Tuhan kita tidak memuji kita dan sebagainya secara zahirnya, tuan-tuan. Bila kita akan dengar waktu Allah nak puji kita ni, tuan-tuan? Waktu kalau kita mati, husnul khatimah, kita dibawa melalui satu perjalanan langit sampai ke langit ketujuh. Ketika itulah kita akan mendengar suara di mana Allah memuji kita, di mana Allah memuji kita bahawa "Aku redha dengan fulan bin fulan." Letakkan buku amalan dia di mana, tuan-tuan? Di Illiyin. Masa tu baru kita rasa perasaan Nabi Musa bercakap dengan Allah. Tapi kita tak bercakap lah, kita akan dengar Allah memuji kita. Tuhan yang selama ini kita sembah memuji kita, yang kita sembah dengan penuh keimanan, yang kita solat, kita beriman dengan Allah walaupun kita tak nampak Allah. Kita beriman dengan Allah, dan nanti waktu kita mati, kita dibawa menghadap Allah, Allah puji kita, tuan-tuan. Syukur, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab redha dengan aku dan terima aku untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian apa yang berlaku? Ketika itulah Allah tanya, "Wahai Musa, lihat apa yang berada di tangan kamu, di tangan kanan kamu." Nabi Musa lihat dekat tangan kanan dia. Nabi Musa terkejut, tuan-tuan. Nabi Musa dia lepas dah Allah kata, "Ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni." Aku adalah Allah, sembahlah aku. Kemudian Allah kata, "Lihat apa yang berada di tangan kanan kamu, Musa." Lalu Nabi Musa lihat apa yang berada di tangan kanan dia. Dan ketika itu Nabi Musa terkejut, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pada hari esok. Bagi geram sikit. Jadi esok kena datang awal lah. Itu nak tengok sambungan dia. Apa kisah dia. Di sebalik daripada terkejutnya Nabi Musa itu, anak Allah menerima terus wahyu daripada Allah. Lalu Allah sambung, "Lihat apa yang berada di tangan kanan kamu, Musa." Nabi Musa tengok, terkejut Nabi Musa. Kita sambung pada esok hari, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suspense sikit.